Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya kasihi Tuan Imam, ahli jawatan kuasa dan juga pegawai masjid, seterusnya tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita dapat lagi menyambung kuliah kita berkenaan dengan sirah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ni kita akan masuk kisah peperangan Uhud, Ghazwatu Uhud, iaitu selepas kita menceritakan pada pertemuan kita sebelum ini tentang Sariyah terakhir, Sariyah Zaid bin Harithah ke Qaradah. Dan dengan berlakunya Sariyah ini tertutuplah segala laluan orang-orang Quraisy untuk meneruskan aktiviti perniagaan mereka ke utara, timur ke barat ke, semua laluan telah pun tertutup. Jadi orang-orang Quraisy tidak ada pilihan lain untuk meneruskan perniagaan mereka ke Syam, melainkan mereka mesti memusnahkan sekatan yang ada di tengah laluan mereka, iaitu negara Madinah Al-Munawwarah. Tak ada cara lain lah. Itulah satu-satunya jalan nak bagi mereka boleh juga terus berniaga. Jadi sebahagian daripada para ulama sirah menyebutkan di antara faktor yang mereka boleh hold lagi, tapi faktor ni faktor yang antara hidup dan mati mereka. Di samping sakit hati kerana mereka tewas dalam perang Badar yang lalu, hal ni mendorong mereka mempercepatkan misi untuk memusnahkan umat Islam di negara Madinah Al-Munawwarah. Jadi kalau buku ni muka surat 158 lah, siapa yang ada buku ni boleh buka. Saya ringkaskan kisah perang Uhud dalam tajuk ini. Perang Uhud berlaku pada hari Sabtu 7 hari bulan Syawal tahun yang ketiga Hijrah, di medan Uhud yang terletak di utara Madinah Al-Munawwarah. Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu telah mengutus sepucuk surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang niat kaum Quraisy menyerang umat Islam. Baginda sallallahu alaihi wasallam menerima surat tersebut ketika berada di Masjid Quba. Pada pagi hari Jumaat 6 hari bulan Syawal, Baginda sallallahu alaihi wasallam memanggil para sahabat untuk bermesyuarat mengenai strategi yang akan dilakukan untuk mempertahankan Madinah. Sebahagian sahabat memberikan cadangan untuk bertahan di dalam kawasan Madinah. Cadangan ini disokong oleh Abdullah bin Ubay dan dipersetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, kerana baginda sallallahu alaihi wasallam mendapat isyarat melalui mimpi. Baginda sallallahu alaihi wasallam bermimpi melihat seekor lembu disembelih.
Mata pedang baginda sallallahu alaihi wasallam sumbing, dan baginda sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya ke dalam sehelai baju besi yang sangat ampuh. Namun ada juga sahabat yang bersungguh-sungguh mau menyambut kedatangan musuh di luar kota Madinah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima cadangan kedua ini. Nah, kita berhenti tentu dulu tuan-tuan. Jadi perang Uhud ni terjadi kalau kita nak sebut 7 Syawal ni tuan-tuan. Syawal ni kira tengah duk raya 7 hari. Tak raya sebulan. Sebulan pun tak pernah cukup. Nak lajak sikit-sikit. Jadi bayangkanlah suasana pada ketika itu. Kalau kita boleh membayangkan suasana raya ni duk ada lagi kan. Nah, dalam keadaan duk baru habis Ramadan, baru duk seronok-seronok tak habis lagi tuan-tuan. Tiba-tiba Nabi SAW dapat surat daripada pak menakan Nabi, iaitu Al-Abbas. Al-Abbas ni tuan-tuan, para ulama sirah berbeza pendapat tentang bila dia masuk Islam. Sebahagian para ulama ataupun jumhur ulama berpendapat beliau masuk Islam pada tahun yang ke-8 Hijrah. Ni perang Uhud tahun ke-3 kan. Dia masuk Islam tahun ke-8. Dekat-dekat Nabi SAW nak tawan kota Mekah. Nabi mai daripada Madinah, tengah jalan terjumpa dengan dia. Tu baru dia masuk Islam. Jadi masa ni dia tak masuk Islam lagi lah. Dia masih duduk di Makkah Al-Mukarramah atas arahan daripada Nabi SAW sendiri sebenarnya, supaya Nabi ada berita tentang apa yang terjadi di Makkah Al-Mukarramah. Dan dia memang ada sebab yang munasabah dia duduk di Mekah, pasal dia salah seorang menteri, menteri kanan di kota Makkah Al-Mukarramah yang menjaga as-siqayah dan juga ar-rifadah, 2 jabatan utama yang berkaitan dengan jamaah haji, iaitu menyediakan minuman kepada para jamaah haji dan menyediakan makanan kepada para jamaah haji. Jadi tugas ini telah diwarisi oleh keturunan Nabi lah, Bani Hashim ni, daripada sejak zaman Hashim lagi, anak-anak Abdul Manaf, iaitu setelah terjadinya Hilful Mutayyibin. Kalau tuan-tuan masih ingat apa yang kita cerita dulu. Jadi sejak daripada tu keturunan Nabi ini pada Bani Abdul Manaf, iaitu Hashim, mailah pada Abdul Muttalib, mai Abu Talib. Abu Talib tak ada, diambil alih oleh Al-Abbas bin Abdul. Jadi dia duduk tu dengan kapasiti dia sebagai seorang menteri yang sangat dihormati dan disayangi oleh semua orang, bukan saja orang-orang di Makkah Al-Mukarramah. Dan ada pendapat yang kedua, yang saya ingat saya antara ulama yang berpendapat dengan pendapat yang kedua ni, ialah Mustafa Mashhur, yang tulis kitab As-Sirah An-Nabawiyah. Dia kata Al-Abbas sebenarnya masuk Islam lama dah, tapi dia menyembunyikan keislaman dia, dan dia duduk tu memang Nabi arahkan duduk itu. Jangan bagi nampak kata kamu orang Islam, biar dalam keadaan orang tak syak kamu duduk situ, apa-apa bagi tahu kepada Nabi SAW. Dan dia melaksanakan sungguhlah tugas dia tersebut. Apabila orang-orang Quraisy mula mengumpulkan bala tentera yang jumlahnya 3 kali ganda daripada perang Badar, dia tengok daripada siap lah, himpun duit kupang ni kira bagi cukup lah. Semua hasil-hasil keuntungan daripada Airu Quraisy, kafilah dagang Quraisy yang berjaya diselamatkan oleh Abu Sufyan, semua keuntungan mereka mau dia ambil balik. Keuntungan mereka
diberikan kepada tentera yang akan menyerang Madinah. Sebab kalau mereka tak korban yang tu tuan-tuan, habis. Mereka pun tak boleh meninggal. Itulah last perniagaan yang mereka dapat untung. Jadi mereka pun setuju bagi. Dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah yang dikarang oleh Syekh Munir Ghadban, disebut jumlah tu, dia nukil daripada Al-Baladhiri, jumlah yang berjaya dikumpulkan oleh Abu Sufyan, duit kupang, belanjawan untuk peperangan Uhud ni sebanyak 25,000 dinar. Banyak ni tuan-tuan ni. 25,000 dinar disumbangkan untuk tujuan peperangan ni. Sebab ni antara hidup mati mereka, benda penting dalam kehidupan mereka. Bila melibatkan masa depan mereka sanggup buat keluar sampai 25,000 dinar untuk membiayai peperangan untuk melawan umat Islam di Madinah Al-Munawwarah. Jadi kalau orang kafir pun tuan-tuan sanggup korban harta kerana masa depan mereka, masa depan perniagaan mereka. Kita orang Islam lebih-lebih lagi lah kena lebih baik pada buat kafir ni lah. Kalau benda tu untuk tujuan Islam, untuk tujuan survival agama Allah Subhanahu wa taala, kita kena sanggup korban juga. Tambah-tambah tujuan kita bukan tujuan dunia, tujuan untuk akhirat. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Anfal, gambarkan tentang pengorbanan orang kafir Quraisy, bukan pengorbanan orang Islam. Allah sebut dalam surah Al-Anfal, Allah kata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum, orang sesungguhnya orang-orang kafir itu, ini bapak Quraisy tu lah, mereka ni infak harta mereka, yunfiquna amwalahum, mereka pun tahu orang infak. Mak kita tak sebutlah orang kafir infak. Al-Quran kata mereka infak. Memang bukan fi sabilillah lah. Tujuan mereka ialah liyasuddu an sabilillah, untuk menyekat agama Allah Subhanahu wa taala daripada berkembang. Orang kafir pun sanggup bagi. Mereka dalam riwayat Al-Baladhiri menyebutkan masa mereka pergi menega yang sebelum terjadi perang Uhud, yang sebelum terjadi perang Badar yang mereka untung tu, mereka untung setiap dinar yang mereka keluarkan, mereka untung 1 dinar, malah sekali ganda mereka untung. Jadi untung tu semua bagi untuk infak lisaddi an sabilillah, untuk sekat agama Allah Subhanahu wa taala ni, bagi habis semua harta benda mereka. Fasayunfiquna, dan mereka akan buat, sebab mereka nak mempertahankan dunia mereka. Thumma takunu alaihim hasratan, tapi Allah Ta'ala kata, tapi walaupun mereka infak, nanti mereka akan menyesal, habis saja duit mereka. Thumma yughlabun, dan mereka akan ditewaskan. Walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun, dan akhirnya esok Allah Ta'ala akan humban, akan kumpulkan mereka di dalam api neraka Jahannam esok ni. Kerana infak tersebut bukan fi sabilillah. Sebaliknya, kalau infak tu niat kita, tujuan kita ialah nak menegakkan kalimah Allah, nak memenangkan Islam, itu sebaliknya lah kita dapat pahala yang berganda-ganda daripada Allah. Khususnya lah bulan apa ni tuan-tuan? Bulan haram, al-ashhurul hurum. Tak habis habis mana habis raya haji, habis ada lagi, ada sebulan lagi tuan-tuan. Peluang untuk kita gandakan pahala-pahala kita dengan kita buat sebanyak-banyaknya kebajikan. Jadi itu Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dia bila dia tengok mereka dah kumpul duit, bala tentera dia ajak, bukan sahaja bala tentera di kalangan orang Quraisy, habis kabilah-kabilah Arab yang berhampiran, semuanya mereka cuba kumpulkan, mereka berjaya. Fajama'a qariban min 3,000 min Quraisy wal hulafa, mereka berjaya mengumpulkan 3,000 bala tentera daripada pertama orang Quraisy, yang kedua sekutu-sekutu mereka, mana ada hubungan baik dengan mereka, wal ahabish, dan satu kumpulan orang-orang Badui
yang dipanggil dengan Al-Ahabish. Semuanya bersetuju untuk membantu orang-orang Quraisy dalam peperangan Uhud untuk melawan umat Islam di Madinah Al-Munawwarah. Jadi Al-Abbas tulis surat hantar kepada Nabi SAW. Jadi perjalanan ni biasa 8-9 hari baru nak sampai ke kota Madinah Al-Munawwarah. Bila sampai ni tuan-tuan, surat tersebut dah dekat sangat dah perjalanan orang-orang Quraisy ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi Nabi SAW pada hari tersebut, Nabi SAW kebetulan duduk di Quba. Jadi bila sampai surat tu, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu tolong baca kat Nabi, baca dapat maklumat. Nabi SAW pun kelam kabutlah balik ke Makkah, ke kota Madinah Al-Munawwarah, dan panggil para sahabat mesyuarat sebab ni benar penting. Nabi tak buat keputusan walaupun masa tu hari Jumaat pagi. Nabi SAW balik Jumaat, esok dah nak berlaku perang ni, tapi Nabi tetap mengadakan mesyuarat. Nabi tak buat keputusan terburu-buru, buat sendiri, ketepikan pendapat para sahabat. Nabi mengajak kita satu mabda', satu prinsip dalam agama, bila memimpin mesti mesyuarat. Jangan nak buat keputusan ikut kepala kita, tak boleh. Dah kira apa ni, kalau ni buat dak mesyuarat juga, minta pandangan, panggil para sahabat, bincang dulu lagu mana. Jadi dalam mesyuarat yang dilaksanakan tersebut, Nabi kita SAW cerita tentang mimpi dia, iaitu yang kita sebutkan tadi inilah. Jadi hak penting dalam mimpi tersebut tuan-tuan, selain daripada pedang Nabi sumbing yang menandakan bahawa para sahabat, ada orang dekat dengan Nabi SAW yang akan terbunuh. Nabi melihat dalam mimpi tersebut ada lembu yang mati. Nabi pun takwil yang ni maknanya ada para sahabat dia akan. Nabi kena terima hakikat bahawa dalam peperangan ini ramai para sahabatnya akan terkorban. Dan hak paling penting yang berkait dengan tang mana nak terjadi peperangan ini, yang nak dipilih oleh Nabi dan juga umat Islam, ialah Nabi mimpi. Dalam mimpi Nabi SAW tersebut ada satu baju besi. Tak disebutlah sama ada baju tu dipakai oleh Nabi ke, tapi ada satu baju besi. Nabi masukkan tangan Nabi SAW dalam baju besi tersebut, dan Nabi SAW isyaratkan bahawa baju besi ni ialah Madinah. Maknanya kalau mereka duduk dalam Madinah, mereka selamat. Tapi mimpi. Tetapi itu hanya mimpi yang bukan arahan jelas daripada Allah dan juga kepada Nabi SAW. Jadi Nabi bila tak ada satu keputusan arahan yang pasti, ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ruang untuk terima pendapat walaupun berbeza dengan Nabi masih terbuka lagi. Jadi waktu itulah Nabi sendiri lebih senang dengan pendapat kita bertahan dalam kota Madinah, sebab ni dalam tempat kita tahu tang mana ada lorong, tang mana ada simpang, tang mana ada bukit, tang mana lebih selamat. Orang Mekah mereka main sekali-sekala, bukan mereka ingat ni tempat kita tahu lubuk kita, tang mana kita boleh selamat, tang mana kita boleh menewaskan musuh. Jadi itulah cadangan yang dipersetujui oleh Nabi dan juga dipersetujui oleh Abdullah bin Ubay, yang juga salah seorang orang besar di Madinah ni. Walaupun dia ni ketua munafik, tapi Nabi layan dia macam orang Islam, pasal dia dah masuk Islam lepas perang Badar. Dia juga main dalam mesyuarat tersebut, dia setuju. Sebabnya dia nak lari ya, duduk dalam rumah, boleh bunyi dulu, tak nak buat kawan nampak. Tapi beberapa orang sahabat seperti Hamzah bin Abdul Muttalib, ni semua panglima belakang ni, orang kuat-kuat belakang ni, Anas bin An-Nadhr, dan ramai sahabat-sahabat muda khususnya, semua tak setuju. Dia berkata kalau kita tunggu dalam Madinah ni, macam kita ni penakut sangat, tunggu ramai lah, takut apa, jom kita pergi sambut mereka di depan sana. Dan tempat tu makruf,
Orang Quraisy mereka tak boleh serang Madinah ni daripada arah selatan, sebab Madinah ni memang Allah Subhanahu wa taala buat, Allah taala aturkan negara Madinah Al-Munawwarah ni sebelum Nabi mai lagi, sebelum Nabi lahir lagi. Orang tak akan boleh serang Madinah dari mana-mana arah kecuali hanya daripada utara sahaja. Sebab ada kawasan yang dipanggil Harrah, ada Harrah, Waqib, yang semua kawasan-kawasan ni kawasan yang dulunya ialah kawasan dulu ni kawasan apa nama gunung apa orang panggil ni hak meletup betul tak? Gunung berapi je. Yang dia punya kesan daripada tu jadi batu-batu yang kuda tak boleh lalu, unta tak boleh lalu, mai ke mana pun tak lepas. Dia kena lengkong Madinah, kena ke arah utara dari kawasan Bukit Uhud tu sahaja yang mereka boleh serang. Sebab itulah kita baca sejarah, kita baca sirah Nabi kita, kisah-kisah peperangan ni tak ada serangan kecuali semua daripada arah tersebut. Tuan-tuan pergi tengok perang Khandaq kan, mai kot mana kot tu juga, pasal dia pun tak boleh serang daripada selatan, walaupun kira dekat kot selatan lah, tapi Madinah ni Allah buat bagi selamat. Orang nak serang kot tu ya, senang kita tengok. Tidak, jenuh kepung nak buat parit, kena buat parit keliling, mampu nak buat keliling tuan-tuan. Sebab tu kita tengok parit yang dibina oleh para sahabat dalam peristiwa perang apa nama, perang Khandaq, dalam tak sampai 5 km. Pasal sesuai kawasan tu sahaja, tang lain memang orang tak boleh masuk. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, oleh kerana suara yang nampak mengatasilah dalam mesyuarat tersebut ialah kita kena keluar pergi sambut mereka di kawasan Uhud tersebut. Jadi Nabi SAW menghormati pandangan para sahabat, Nabi terima pendapat tersebut. Walaupun Nabi sendiri sebenarnya lebih cenderung untuk berperang dalam kawasan Madinah Al-Munawwarah. Pada peringkat awal jumlah tentera Islam ialah seramai 1000 orang. Tetapi Abdullah bin Ubay bersama pengikutnya telah menarik diri daripada menyertai peperangan Uhud di tempat bernama Asy-Syaikhain. Strategi beliau menyebabkan sebahagian sahabat daripada Bani Salimah dan Bani Harithah terpengaruh, sehingga hampir-hampir mereka juga mengikut jejak langkahnya. Jadi bila mai dah hari peperangan nak terjadi tuan-tuan, hari sebelum tu lah, hari Jumaat petang, Nabi SAW keluar dengan bala tentera umat Islam. Abdullah bin Ubay ni jumlah tentera dia ada lebih kurang 300 orang, campur dengan umat Islam ada 700 orang, jadi 1000. Tapi hak dia saja dekat separuh tu ada 300 orang, mana sepertiga lah kita katakan, lebih kurang 1/3 lebih sikit. Ni hak puak-puak Abdullah bin Ubay ni daripada orang-orang Khazraj yang masih setia dengan dia. Tapi mereka semua nampak orang Islam, sebab mereka mengaku orang Islam, tapi sebenarnya mereka ni munafik. Jadi bila Nabi SAW duduk di satu kawasan kebun kurma, malam tu Nabi bermalam di kawasan tersebut, jaga-jaga pagi esok ni tuan-tuan, pagi Sabtu, hari nak tercetus peperangan, nampak dah musuh tu ada 3,000 orang, kita 1,000, kita sikit, nak lawan dengan hak 3,000 di kawasan terbuka, mana satu nak kena lawan 3. Dia buat hal tentang waktu tu. Abdullah bin Ubay dia ungkit balik hak keputusan awal hak Nabi setuju untuk berperang dalam Madinah. Dia kata, apa yang kita nak pergi bunuh diri, nak pergi duk lawan dengan mereka? Sebab tahu orang mereka ramai, kita sikit. Jadi dia kata apa? Antara kata-kata yang dia sebut, falima nuqtalu anfusana fa ana aidun. Buat apa kita nak bunuh diri? Dia kata, aku nak balik. Ni nak perang.
Kira kalau kata kita di Malaysia ni tuan-tuan, kita nak bayangkan suasana gawat ni masyarakat dekat nak PRU atau PRN yang akan terjadi pada lama lagi lah. Jadi ketika itu tiba-tiba dia isytihar untuk, kalau kita keluar mati lah, dia bukan keluar mati, dia keluar daripada tentera umat Islam, balik. Bila dia kata lagu tu tuan-tuan, mereka 300 orang, ada para sahabat yang walaupun mereka orang Islam, duk ikut Nabi, akidah umat Islam betul-betul, mereka pun fikir betul juga. Mereka pergi ikut dua kabilah, bukan sikit, dua kabilah. Satu nama kabilah Bani Harithah, satu kabilah Bani Salimah. Satu puak daripada Khazraj, satu puak daripada Aus. Dua-dua ada. Pakai ikut dia balik. Mujurlah tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala nak selamatkan Bani Harithah dengan Bani Salimah ni. Kalau tidak, mereka pun sama dengan buat-buat munafik tu juga. Maka isytihar ikut balik. Kalau mereka tu balik ada 200 orang, tak tinggal 500. Mujurlah. Ada sahabat Abdullah bin Aram, dia pergi pujuk. Dia Allah cuba pujuk, akhirnya mereka ni tak jadi. Patah balik tuan-tuan. Allah Subhanahu wa ta'ala tuan-tuan nak peringatkan kepada umat Islam. Hak ni yang kata dalam peperangan pun kita boleh ambil pengajaran banyak. Dalam kehidupan kita sehari, kita cerita perang Uhud ni, banyak pengajaran yang kita boleh belajar daripada peperangan-peperangan yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu. Allah cerita dalam surah Ali Imran. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan semua, kalau tuan-tuan nak baca dalam Al-Quranul Karim tentang kisah perang Uhud, dan buka surah Ali Imran. Daripada mana nak baca? Tuan-tuan kena baca daripada ayat 121 sampailah habis surah Ali Imran. Itu semua cerita tentang peristiwa-peristiwa penting dalam perang Uhud yang Allah tak mahu terjadi satu peristiwa dia berlalu, tak ada apa pengajaran yang akan diambil oleh umat Islam. Umat Islam ni jenis orang yang akan ambil pengajaran, ambil pelajaran daripada peristiwa yang terjadi. Allah mulakan daripada ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu sami'un alim. Dan ingatlah, orang Islam tak boleh lupa peristiwa perang Uhud ni. Dan ingatlah ketika mana kamu, yakni wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duk susun umat Islam dalam peperangan Uhud. Hak ni letak sini, yang ni letak di sini, maqa'ida lil qital, tempat-tempat. Sahabat sebagainya Nabi letakkan berhampiran dengan kawasan Bukit Uhud. Sebahagiannya Nabi tempatkan atas Jabal Ainain, ataupun lagi dipanggil dengan nama Jabal Rumah, tempat peperangan tersebut. Tak boleh lupa ni peristiwa ini. Wallahu sami'un alim. Kemudian Allah terus sebut tentang kisah tadi ni, Bani Salimah dengan Bani Harithah. idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma. Iaitu kena ingat ni bila nak pergi perang, mana-mana peperangan tuan-tuan, apa-apa yang mencabar survival umat Islam, ingat jangan ada jadi macam Bani Salimah dengan Bani Harithah tadi. Iaitu ketika mana ta'ifatani minkum an tafshal, ada dua kumpulan di kalangan kamu, iaitu dua tadi itulah, hampir-hampir dah depa nak gagal. Depa nak ikut tu strategi musuh, strategi yang dibuat oleh Abdullah bin Ubay, nak bagi lumpuh tentera umat Islam. Dia join sekali, dekat-dekat nak perang, dia kata aku nak balik. Mula-mula dia tunjuk macam dia duduk dengan umat Islam, bila dekat nak perang dia keluar. Wallahu waliyuhuma, tapi Allah subhanahu wa ta'ala lah wali, penjaga mereka. Allah jaga umat Islam ni. Allah jaga dua kabilah umat Islam ni, iaitu Bani Harithah dengan Bani Salimah. Allah masih sayang kat mereka.
Mereka tak jadi. Walaupun mereka ikut dah sekerat, tapi mereka patah balik apabila dipujuk oleh sahabat radhiyallahu anhu Abdullah bin Haram. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Jadi pesanan kepada umat Islam, bila terjadi pertembungan antara Islam dengan bukan Islam, hak pertama sekali, jaga jangan terpengaruh dengan strategi yang dilakukan oleh musuh. Yang kedua ialah wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah lah orang-orang Islam mesti berserah diri, kena bertawakal, serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua strategi perang yang sangat penting Allah ingatkan di awal kisah perang Uhud ni, tuan-tuan. Satu, ingat strategi ni, tuan-tuan, propaganda ni kan dalam peperangan-peperangan ni. Kita doa aku tak terpengaruh ke? Tak tentu, tuan-tuan. Dia boleh terpengaruh. Kadang-kadang tak percaya tu, dia kata sungguh juga. Kalau dia kata sungguh juga tu lingkum. Pasal dia dapat tak ambil pengajaran daripada pesanan awal Allah Subhanahu wa taala daripada peperangan Uhud ini. Pertama, jaga. Kena mangkit qiyamul lail. Kena mohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kena serah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni dua perkara yang sangat penting ketika menghadapi sebarang peperangan dalam Islam, tuan-tuan. Kali lagi saya baca. Pada peringkat awal, jumlah tentera Islam ialah seramai 1000 orang. Tetapi Abdullah bin Ubay bersama pengikutnya telah menarik diri daripada menyertai peperangan Uhud di tempat bernama Asy-Syaikhain. Strategi beliau menyebabkan sebahagian sahabat daripada Bani Salimah dan Bani Harithah terpengaruh, sehingga hampir-hampir mereka juga mengikut jejak langkahnya. Jadi maknanya, tuan-tuan, tekadlah umat Islam daripada 1000 tinggal berapa dah? Tinggal 700. Jadi perang Uhud ni 700 lawan dengan 3000. Kan sikit. Selepas memeriksa barisan tentera Islam di suatu tempat, Baginda sallallahu alaihi wasallam mendapati bahawa terdapat 14 orang kanak-kanak turut serta dalam perang ini. Baginda sallallahu alaihi wasallam menolak penyertaan mereka, kecuali Rafi' bin Khudaij radhiyallahu anhu dan Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Jadi dalam perang ni kita boleh tengoklah umat Islam ni dia punya semangat dia, hatta di peringkat ni, barisan umur 9-10 tahun, umur belasan tahun, 11, 12, 13, pakat nak pergi perang, nak mempertahankan negara umat Islam. Tapi Nabi SAW tak terima semua. Daripada jumlah yang kita sebutkan tadi ada 14 orang tu, Nabi terima 2 orang, iaitu seorang ni dia panah dia, walaupun dia masih kanak-kanak umur belasan tahun, tapi dia punya panahan dia tu boleh guna dalam peperangan. Sebab dia tak perlu masuk dekat, dia daripada jauh pun boleh. Dan ada seorang lagi, iaitu dari sudut kekuatan tenaga dia, Nabi suruh gusti, bagus apa nak main sangat, duk merayu juga kat Nabi. Bila bergusti menang seorang lagi, Nabi izinkan dua-dua orang ni untuk ikut serta dalam peperangan tersebut. Ini semangat umat Islam pada ketika itu. Perang ini menyaksikan pertembungan antara 700 orang tentera Islam menentang 3000 orang bala tentera musuh yang lengkap dengan peralatan ketenteraan. Nabi SAW menempatkan 50 orang sahabat di atas Jabal Rumah yang diketuai oleh Sayyidina Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu. Baginda berpesan kepada mereka agar tidak meninggalkan lokasi tersebut walau apapun yang terjadi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, "In ra'aitumuna takhtafuna at-tayru fala tabrahu makanakum." فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم
wa in ra'aitumuna hazamna al-qaum wa awta'nahum fala tabrahu hatta ursila ilaikum. Kira tegahnya kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekali tuan-tuan, Nabi ulang kali-kali. Waktu kita tengok dalam riwayat tentang kata-kata Nabi ni, kita jumpa dalam kitab ni kata lagu lain, dalam kitab ni kata lagu lain. Sebenarnya Nabi ulang berkali-kali kat depa. Iaitu Nabi kata apa ni dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Nabi kata, walaupun kamu melihat mayat-mayat kami dipagut oleh burung pun, jangan sesekali kamu meninggalkan tempat kamu sehinggalah mendapat arahan daripada aku. Mana kalau kamu tengok kami kalah, musuh yang menang, mereka main bunuh habis kami semua, kemudian kamu tengok bukan dekat kami mati, dah burung pun sampai turun pakat duk makan mayat-mayat kami, hampa jangan pi mana-mana, duk tang tu juga. Oh, dia ambil tahu tu. Kalau dah tengok kami kalah, apa kena turun? Dah, kami kalah pun jangan turun sampai kami mati. Burung-burung mai duk pagut mayat kami, hampa duk tang tu, jangan pi mana-mana sampai aku bagi arahan. Sekiranya kamu melihat kami dapat menewaskan musuh, hazamnal qaum wa awta'nahum, kami pijak mayat mereka, kami duk pijak mayat mereka pun, dah kita menang dah. Jangan kamu tinggalkan lokasi kamu sehinggalah mendapat arahan daripada aku. Tegah ni. Dan Nabi bukan kata sekali, dengan surah yang lain pula, dengan duk tinggal apa jadi pun duduk sini, berkali-kali Nabi pesan kepada 50 orang sahabat yang Nabi tempatkan di atas Jabal Rumah, iaitu yang tuan-tuan biasalah, ya, biasa pergi umrah, tuan-tuan pernah tengok Bukit Uhud. Bukit Uhud ni dia menghadap ke kota Madinah Al-Munawwarah. Nabi mai daripada Madinah, mai kemudian, tapi dengan strategi Nabi boleh menyusup, Nabi pergi duduk di belakang tentera Quraisy. Terkejut orang Quraisy, tengok daripada duduk menghadap ke Madinah, tiba-tiba Nabi pergi duduk di belakang mereka, patah balik, pusing balik, Nabi duduk di belakang. Bila Nabi duduk belakang, di depan Nabi ada Jabal Rumah, Jabal Ainain. Masa tu nama dia sebelum terkenal dengan nama baru ni, nama dia Jabal Ainain. Kecil depan tu, tuan-tuan duduk tengok di Madinah tu, Nabi tengok bukit tu penting, walaupun tak tinggi mana. Nabi terus tempatkan 50 orang sahabat, hampa duduk tadi. Kerja hampa panah ya. Kerja dia buat ialah jaga supaya tentera berkuda Quraisy tak boleh mai serang umat Islam. Pasal mereka mai dekat, mereka ni akan panah. Mai dekat daripada atas. Tapi beberapa kali Ikrimah bin Abu Jahal, Khalid bin Al-Walid cuba nak serang, tak lepas, sampai tu mesti sangkut, dia terpaksa patah balik. Jadi sebab tu di peringkat awal peperangan ini, tuan-tuan, kemenangan sebenarnya berpihak kepada umat Islam. Pada pusingan awal, bila dah Nabi tempatkan, saya pernah baca ada satu tulisan, ambil lupa nama pengarang kitab ni. Dia kata strategi Nabi SAW dalam perang Uhud ni, kalau siapa yang terlibat dalam bidang peperangan lah, mana orang yang tentera, kalau dia kaji, dia tak akan jumpa strategi yang lebih hebat daripada strategi yang Nabi SAW aturkan. Sebab orang Quraisy pun tak terfikir Nabi boleh pergi pintas mereka, duduk di belakang mereka. Mereka duduk ingat mereka duduk dekat dah ni, tiba-tiba Nabi pergi duduk dekat Bukit Uhud. Mereka paksa pusing belakang balik menghadap Nabi SAW dalam keadaan sangat kritikal pada ketika itu, tuan-tuan. Jadi bila Nabi SAW aturkan lokasi umat Islam di tempat-tempat yang sangat strategik pada ketika itu, walaupun umat Islam sikit, letak para sahabat dekat Bukit Uhud. Jadi musuh tak boleh serang dah daripada belakang. Pasal nak serang lu kan Bukit Uhud ada 7 km panjang. Jadi mereka kena tu saja laluan daripada nak serang umat Islam. Kalau boleh serang ke belakang lagi, mereka ramai, masalah lah kita. Mereka nak main dekat pula tak boleh, sebab ada para sahabat yang Nabi tempatkan di atas Jabal Ainain yang berada berhampiran dengan Bukit Uhud, tuan-tuan. Pada pusingan awal, umat Islam telah berjaya menewaskan musuh dengan strategi menyerang pembawa panji-panji perang.
seramai 11 orang pembawa bendera tersungkur kaku. Musuh bertempiaran lari, tetapi tentera pemanah telah turun meninggalkan Jabal Rumah kerana menyangka peperangan telah tamat serta ingin mendapatkan harta ghanimah. Hal ini menyebabkan Khalid bin Al-Walid menyerang balas dan akhirnya berjaya menguasai medan Uhud. Nabi SAW cedera parah akibat diserang oleh Abdullah bin Qami'ah. Pada ketika itu sebahagian tentera Islam bertempiaran lari meninggalkan medan Uhud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idh tus'iduna wa la talwuna 'ala ahadin war rasulu yad'uukum fi ukhrakum fa'athabakum ghamman bi ghammin likai la tahzanu 'ala ma fatakum wala ma asabakum wallahu khabirum bima ta'malun." Sadaqallahul azim. Maksudnya, ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada seseorang pun. Lari habis sahabat pada ketika kalah yang tuan. Sedang Rasul yang berada di antara kawan-kawan yang lain memanggil kamu. Kerana itu Allah menimpakan ke atas kamu kesedihan di atas kesedihan, supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput daripada kamu dan terhadap apa yang menimpa kamu. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sadaqallahul azim. Jadi memang tuan-tuan, di peringkat awal dengan strategi yang diaturkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, umat Islam sebenarnya menang dah dalam peperangan ini. Iaitu lagu mana tuan-tuan? Iaitu para sahabat lah. Sahabat-sahabat seperti antara tokoh-tokoh besar dalam perang ni yang memenangkan umat Islam ni ialah antaranya Az-Zubair bin Al-Awwam. Yang zaman Umar kata dia ni seorang tapi nilainya macam 1000 orang. Seorang lah, tapi dengan kekuatan yang ada kebijaksanaan dalam peperangan, nilai dia seorang macam 1000. Anas bin An-Nadhr, Hamzah bin Abdul Muttalib, ni sahabat-sahabat yang atur strategi dalam peperangan ini. Saya dengar ceramah dalam buku-buku tak tulis. Saya dengar ceramah Dr. Tariq Suhaidan, gambarkan macam mana orang Islam boleh menang di peringkat awal peperangan ni. Iaitu tuan-tuan, orang Quraisy, bahkan semua orang Arab pada ketika itu, mereka ni bila pergi perang, mereka selain daripada bendera-bendera kecil, panji-panji hak kecil-kecil dibawa oleh kabilah tu, dibawa oleh kabilah ni, tapi mereka akan bawa satu bendera besar dalam medan perang ni. Dan hak bawa ni pula, kalau kata di kalangan pihak Quraisy, mesti daripada Bani Abduddar. Dia mesti keturunan tu saja bawa. Daripada zaman Qusay bin Kilab serahkan kuasa lima jabatan utama yang dia tubuh dulu ni. Lepas dia, sebelum dia mati, dia serah lima jabatan tu. Salah satunya ialah Al-Liwa, dia panggil. Liwa tu ialah bendera tu lah. Jadi dalam perang, bendera tu penting. Jadi dia serah pada anak dia, tua sekali, dia bagi pada ketika itu. Jadi jawatan tu diwarisi turun-temurun sampai zaman tu, sampai zaman Quraisy berperang dengan umat Islam. Dan Nabi pun menghormati. Di pihak tentera umat Islam pun, yang bawa bendera umat Islam ni ialah Mus'ab bin Umair. Dan dengar nama tu kan, sahabat yang masyhur yang bila lepas perang Uhud dia mati, dia syahid dalam peperangan tersebut. Yang bila dia meninggal dunia, dia mati syahid ni tuan-tuan, Nabi bersedih. Tak sedih lah, guna dia orang kaya, terkenal di Mekah orang kaya, dan dialah pendakwah pertama yang dihantar oleh Nabi ke Madinah Al-Munawwarah, terkenal sebagai Muqri Madinah. Bila dia mati tuan-tuan, mati syahid dalam perang Uhud, nak tutup jenazah dia ni tuan-tuan, kain yang ada untuk tutup jenazah ni, tarik tutup kaki, kepala terbuka.
Nak tarik tutup kepala pula, kaki pula terbuka. Sehingga akhirnya Nabi kita tutup kepala dia. Bahagian kaki dia cari daun-daun kayu al-idkhir untuk tutup jenazah dia, sebab tak ada kain. Perang, sedih sebab teringat dulu dia ni mewah, kaya raya, masuk Islam tak ada tengok kemenangan umat Islam, mati dulu lagi. Syahid Mus'ab bin Umair Al-Abdari, dia juga daripada keturunan kabilah Bani Abduddar. Kita baca kitab-kitab hadis kan, tuan-tuan akan jumpa sebut nama Mus'ab bin Umair Al-Abdari, mana dia daripada kabilah Bani Abduddar. Sama lah di sebelah pihak Quraisy pun, yang bawa bendera dia pak, kabilah tu saja. Semua adik-beradik dia pak, keturunan dia pak akan jaga bendera tu. Dan bendera ni penting dalam mana-mana peperangan, sama ada di pihak umat Islam ataupun di pihak orang-orang Quraisy. Pasal apa? Bendera ni lah lambang mereka masih lagi bertahan. Kalau bendera ni jatuh, maknanya gawat, maknanya petunjuk kita kalah. Jadi kabilah ni mereka akan jaga kok mana pun, seluruh kabilah mereka kejar mereka kena jaga bendera tersebut, al-liwa tersebut. Jadi Az-Zubair bin Al-Awwam, Hamzah bin Abdul Muttalib dan beberapa orang sahabat ni, mereka strategi mereka nak dia kita sikit kan. Macam mana nak buat? Kita terus serah hak lain. Hak lain tu berlaku sikit-sikit lah. Tapi yang paling penting bagi jatuh bendera tu. Sebab kalau jatuh bendera tu tak boleh bangkit dah, hak lain akan lari habis. Jadi tuan-tuan, dengan strategi yang disusun atur oleh beberapa orang para sahabat utama dalam peperangan ini, jaya. Mereka berjaya. Mula-mula lagi mereka duk fikir nak sama, setumpu hak tu ya, sampai terbunuh orang yang mula-mula pegang bendera tersebut, jatuh bendera tu. Orang Quraisy pun pakat tengok, oh tak ada bendera kita. Ini masalah. Tapi saat naik balik, orang lain ambil pula. Keluarga adik-beradik dia angkat bagi naik bendera ni semula. Serang lagi, jatuh lagi tuan-tuan. Sampai 11 kali jatuh dalam perang ni. Akhirnya tak naik dah bendera tersebut. Hak lain sebenarnya kuat lagi, tapi bila tengok sat naik, sat jatuh, sat naik, sat jatuh, tahu jatuh, tak naik dah tuan-tuan. Orang Quraisy yang ada hak lain ni memang rasa mereka kalah dah, pakat lari habis semua. Pada masa ni lah tuan-tuan, bila sampai siapa pun tak ada di medan tersebut, sahabat-sahabat yang Nabi amanahkan untuk berada di atas Jabal Ainain tadi ni, mereka ingkar arahan Nabi SAW. Mereka turun. Walaupun Abdullah bin Jubair duk pesan, jangan turun, jangan turun. Hampa tak ingatkan Nabi duk pesan? Tak, mereka turun juga. Sebab mereka kata, perang habis dah. Hak Nabi pesan tadi kalau tak habis lagi. Bila mereka turun itulah tuan-tuan, mulalah bala bencana terhadap umat Islam. Apabila Khalid bin Al-Walid ni, dia cerdik, dia memang bijak. Sebab tu Abu Bakar dalam siri-siri lawan puak-puak murtad, golongan tak mau bayar zakat, golongan Nabi palsu, dia guna ni kebijaksanaan dan kepakaran Khalid bin Al-Walid dalam semua siri-siri peperangan di zaman dia tuan-tuan. Memang dia bijak semua buat peperangan ni. Dia lah, dia tak pergi mana, tapi dia duduk jauh, tak nampak. Dia tunggu, walaupun kalah dia tak pergi mana, dia relax ya. Bila dia tengok tangtu tu tak ada dah, masa itulah tentera-tentera berkuda orang kafir Quraisy ni, dia cepat-cepat mai bunuh dulu semua hak duduk ada atas bukit Jabal Ainain tersebut. Tangtulah bila dah hak tu tak ada tuan-tuan, waktu tu dia panggil balik semua tentera-tentera Quraisy yang dah lari tadi semua, dengan isyarat dia pun faham kita boleh kuasai semula medan. Waktu inilah hak yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi, iz tus'idun. Ingat ketika mana hampa lari khabat bukit Uhud. Sa'ida yas'aduni. Nabi pun lari naik ke bukit Uhud pada masa ni tuan-tuan, dengan para sahabat. Lari hak sampai Mekah, sampai Madinah pun ada. Wala talun, tak tengok belakang dah. Lari tu lari tak patah balik dah. Allah kata ingat. Ni semua punca daripada apa? Punca daripada tidak patuh, tidak taat kepada arahan kepimpinan. Dia nak buat kepala dia. Dia nak bila ada, walaupun tak ramai,
tapi itu menjadi punca kepada kekalahan umat Islam dalam peperangan Uhud. Nabi SAW sendiri pun macam kita tahu lah, Nabi sendiri pun cedera parah. Abdullah bin Qami'ah ni dia ambil batu, dia pungai Nabi SAW sampai patah gigi Nabi SAW. Jadi saya ingat tuan-tuan, cukup dulu takat ni, nanti kita sambung lagi lepas bulan pula lah, bulan apa pula, bulan 7, bulan 8 pula insya-Allah, jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya nak akhiri kuliah saya pada malam ni dengan ajak kita semua doa lah hak baik untuk negara kita, minta hak baik. Dalam laman web Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, tuan-tuan balik cari, type ya, saya nak baca semua tak dan tuan-tuan baca di tajuk tazkirah yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan yang berbunyi, inilah doa yang boleh dipohon untuk meminta pemimpin yang baik. Saya rasa lah ni doa penting yang kita pakat-pakat minta. Tak kira tuan-tuan duduk belah mana, belah A, belah B, belah C, belah apa, saya tak kira lah, tapi minta ni, minta sungguh-sungguh, ikhlas kita minta. Iaitu dia bagi kat kita ni ada 4 doa. Satu saya baca kat tuan-tuan, bunyi dia, Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana. Minta semua, minta tolong, minta dengan doa sungguh-sungguh ke Allah Ta'ala, dengan makna, ya Allah lantiklah untuk urusan kami, yakni urusan pemerintahan negara kami ini, orang-orang yang terbaik di kalangan kami ya Allah, orang baik-baik ya Allah. Janganlah engkau lantik untuk urusan pemerintahan negara kami ini orang-orang yang jahat, yang buruk di kalangan kami. Minta ke Allah, janganlah kita pi silap, pi terlantik dengan sebab kita terlantik orang-orang yang akan merosakkan negara kita ini. Tuan-tuan, kita semua sangka baik, tapi kita tak tahu, sebab kita tak tahu benar gaib. Doa kedua, Allahumma ja'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka ya rabbal alamin. Apa makna doa ni tuan-tuan? Ya Allah, jadikanlah kuasa wilayah pemerintahan terhadap kami ini pada orang-orang yang takut kepadamu dan yang bertakwa kepadamu ya Allah. Minta ke Allah Ta'ala pemimpin yang akan bakal memimpin negara kita ni tuan-tuan, negeri kita ni, hak jenis ada 2 sifat ni. Satu, dia takut ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dia nak bertakwa ke Allah. Takwa ni apa tuan-tuan? Yang dia nak buat apa Allah suruh, dan dia nak ajak masyarakat tinggal apa Allah larang. Kan kita dulu dengar takrif takwa kan? Takwa makna dia apa? Buat apa Allah suruh, tinggal apa Allah larang. Kita nak pemimpin kita ni hak jenis nak ajak kita buat apa Allah suruh, tinggal apa Allah Subhanahu wa Ta'ala larang. Allahumma aj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka ya rabbal alamin. 2, 3, Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Ini panjangnya doa ni adalah hadis Nabi SAW. Maksudnya apa tuan-tuan? Ya Allah, janganlah engkau jadikan pemimpin kami ni yang akan menang dalam pilihan raya yang akan datang ni, janganlah engkau jadikan pemimpin kami disebabkan dosa-dosa kami orang-orang yang tidak takut kepadamu dan tidak mempunyai belas kasihan kepada kami. Punca dia tuan-tuan, Allah nak bagi kita pemimpin jahat ni, tapi pasal dosa kita. Kalau kita baik, Allah akan bagi kita pemimpin yang baik. Jadi kita kena istighfar banyak-banyak kepada Allah. Kalau kita nak Allah kurniakan kepada kita pemimpin yang baik, ngaku dosa kita, ngaku ke Allah kami banyak dosa ya Allah, tapi janganlah kerana dosa kami itu engkau hukum kami pula ya Allah, bagi kami pemimpin hak jahat ya Allah. Yang ketiga, Allahumma ab'id anhum bitanata su'
wal mufsidin wa qarrib ilaihim ahlal khairi wan nasihin ya rabbal alamin. Ya Allah, jauhkanlah daripada mereka, yakni daripada para pemimpin kami itu, teman rapat yang jahat. Dia kadang-kadang pemimpin yang baik dah, tapi ni hak duk kau tepi, hak duk maju, bagilah kat saya sikit kan projek ni, hak buat ni duk kahut ni. Kalau bagi saya bagi sikit dah tak. Kan ni kawan tu pun orang kan, kalau belut tak mau, lalah kali bagi dan merosakkan mereka. Dekatkanlah kepada mereka orang-orang yang baik dan pemberi nasihat yang baik. Pemimpin ni kalau ada nasihat dia orang baik, insya-Allah dia jadi baik. Dia panggil bitanatul khair dengan bitanatus su. Ni hak duduk keliling kelalang. Hak duduk keliling tu kalau tokek-tokek hak kau semua mampu. Wahai Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Jadi inilah doa yang saya rasa sangat baiklah dikongsikan oleh Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, khususnya dekat-dekat kita nak menghadapi musim-musim pemilihan pemimpin ni. Kita tak tahu hak mana hak paling baik. Tanya saya, hak saya pilih lah paling baik. Jadi kalau saya bercakap tadi tak boleh nak tangkap makan kenapa? Tapi tanya tuan-tuan, tak betul, kita mana tahu hak paling baik. Jadi yang sebenar-benar yang tahu, semua kita kena yakin Allah Subhanahu wa taala. Jadi mintalah ke Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala makbulkan doa kita. Allah masih kasih dan masih sayang kepada kita, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu tuan-tuan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تولي علينا أمورنا شرارنا. اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين وقرب إليهم أهل الخير والناصحين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين.